tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Apa yang berlaku, apa kesan kepada kerajaan PHBN susulan kenyataan Dr. Akmal Saleh baru-baru ini yang telah menggelar salah satu pemimpin tertinggi DAP, salah satu ahli parlimen daripada DAP sebagai Nyonya Tua. Ini adalah isu di antara Teresa Kok dan juga Dr. Akmal Saleh. Dan perkara ini membawa kepada Teresa Kok menuntut ganti rugi RM25 juta terhadap Akmal Saleh. Nah, saudara-saudara, kesan yang kita takut adalah bagi penyokong kerajaan perpaduan adalah bagi mana-mana PRK, PRN ataupun pilihan raya yang akan diadakan pada masa terdekat ini. Adakah ini akan memberikan kesan yang buruk kepada kerajaan perpaduan, calon-calon kerajaan perpaduan? Pemimpin Pakatan Harapan Johor bimbang Akmal jauhkan pengundi bukan Melayu. Perkongsian daripada Malaysia kini bertarik 11 September. Dua pemimpin PH Johor menyatakan kebimbangan bahawa serangan terhadap ahli parlimen Seputeh Teresa Kok, khususnya oleh Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh, boleh menjejaskan peluang BN pada PRK mahkota akan datang. Bercakap kepada Malaysia kini, ahli parlimen Pasir Gudang Hassan Karim berkata, serangan ke atas Kok oleh Akmal dan lain-lain serta keputusan PM untuk menegur ahli parlimen DAP itu mungkin mengecewakan pengundi bukan Melayu. Jangan terperanjat jika ramai rakyat penyokong PH dari kalangan masyarakat Cina yang memilih untuk tidak keluar mengundi seperti di PRK Sungai Bakap. Mahkota adalah kawasan campuran dengan hanya 54% pengundi adalah Melayu, manakala 35% lagi adalah Cina dan 8% India. Nah, saudara-saudara, dengan ini rasanya boleh menyebabkan kesan sedikit dan sebanyak kepada calon kerajaan perpaduan bagi PRK Dun Mahkota. Sebelum ini dalam PRK Sungai Bakap, peratusan keluar mengundi Cina adalah lebih rendah daripada jangkaan dan dilihat sebagai undi protes terhadap kerajaan Madani dan kecenderungan Anwar menarik pengundi Melayu dan mengorbankan penyokong bukan Melayu mereka. Kok baru-baru ini menjadi sasaran kecaman selepas dia mengkritik cadangan mewajibkan pensijilan halal bagi semua kedai makan dan perniagaan makanan yang tidak menjual daging babi atau alkohol. Saudara-saudara, kalau benarlah kenyataan Akmal ini menjadi virus di dalam kerajaan, mungkin ada yang kata pecat saja Akmal, mungkin ada yang kata humban saja, buang saja Akmal daripada kerajaan perpaduan. Karena kalau ini benar berisiko untuk menjauhkan pengundi bukan Melayu, kenapa nak jaga? Nah, saudara-saudara, itu menjadi persoalan. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, dengan apa yang berlaku terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa di bawah kes rasuah Jana Wibawa dan didakwa sekali lagi berkaitan dengan siasatan isu 3R. Nah, apa yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin? Ini satu keputusan terkini berkaitan dengan 4 pertuduhan Jana Wibawa ke atas Muhyiddin. Dikongsikan melalui artikel Harapan Daily bertarik 11 September. Ini pasti satu berita buruk untuk Muhyiddin Yassin, untuk Bersatu dan untuk Perikatan Nasional. 4 pertuduhan Jana Wibawa ke atas Muhyiddin kekal. Nah, saudara-saudara, kalau benar di dalam perkara ini, di dalam kes ini Muhyiddin Yassin dapati bersalah, adakah beliau berisiko untuk hilang gelaran Tan Sri, hilang gelaran ataupun jawatan sebagai ahli parlimen, sebagai presiden Bersatu, sebagai pengurusi Perikatan Nasional? Karena ini menjadi satu contoh yang tidak baik untuk bagi seseorang pemimpin yang pernah menjadi Perdana Menteri. 4 pertuduhan salah guna kuasa berkaitan program Jana Wibawa ke atas mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan. 4 pertuduhan ini membabitkan salah guna wang
bernilai Rm232,5 juta. Panel Mahkamah Rayuan telah menolak permohonan semakan keputusan awal dan telah mengembalikan semula pertuduhan jenayah. Ketika dibicarakan di peringkat Mahkamah Tinggi KL telah membatalkan 4 pertuduhan tersebut yang dianggap cacat dan tiada buktian lengkap pada 15 Ogos. Mahkamah Rayuan mengubah keputusan tersebut dan Muhyiddin memohon semakan kehakiman ke atas keputusan tersebut. Keputusan penolakan semakan kehakiman ini bermakna kes ini akan didengar semula di Mahkamah Session. 4 pertuduhan tersebut adalah seperti berikut. Di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009, Muhyiddin dituduh menggunakan kedudukan sebagai PM dan Presiden bersatu untuk mendapatkan Rm232,5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu di antara Mac 2020 dan Ogos 2021. 3 syarikat tersebut adalah Bukhari Equity, Nepturis 9 Berhad, dan Mamfor 9 Berhad. Manakala individu tersebut adalah Azman Yusof. 3 tuduhan lain berkait dengan Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram, AMLA TFPUAA 2001. Saudara-saudara, tuan-tuan, ini pasti satu kejutan buruk untuk Perikatan Nasional dan Bersatu. Dan seperti yang saya kata tadi, kalau Muhyiddin Yassin bersalah, alangkah beliau berisiko untuk menjadi Najib kedua, yaitu bekas Perdana Menteri yang masuk penjara. Tuan-tuan, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Ini satu keputusan daripada IGP ataupun satu keputusan Ketua Polis Negara yang pasti mengejutkan kepimpinan politik Malaysia. Ini adalah berkaitan dengan serangan yang berlaku baru-baru ini yang melibatkan kerabat diraja. Dan ini menarik perhatian seluruh Malaysia, terutamanya kepimpinan politik dan netizen. Satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh 11 September yang menggemparkan. Kertas siasatan, kes serangan libatkan kerabat dihantar semula beberapa hari lagi. Polis sedang menyusun semula kertas siasatan berhubung kes serangan yang didakwa melibatkan seorang anggota kerabat diraja Pahang dan akan menyerahkannya semula dalam masa terdekat. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussain dipetik bernama berkata, polis telah menyerahkan kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara, tetapi ia dipulangkan semula kepada polis untuk siasatan lanjut. Kertas siasatan itu telah dipulangkan untuk siasatan lanjut. Kita juga telah mengambil tindakan dan mungkin dalam tempoh 3 hingga 4 hari siasatan selesai dan kita akan serahkan semula untuk tindakan selanjutnya. Katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang di Kuantan. Malaysia Kini melaporkan pekerja pembinaan jalan sebelum ini, alias Awang 44 tahun, mendakwa telah ditikam dan ditembak oleh sekumpulan 20 orang, termasuk seorang anggota kerabat di Raja Pahang. Kejadian itu didakwa berlaku di sebuah kandang kuda di Kuantan pada 6 Jun. Susulan laporan Malaysia Kini, Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah menitahkan polis menjalankan siasatan yang adil dan telus. Tengku Hasanal menegaskan ahli kerabat diraja juga tidak terkecuali daripada undang-undang. Malaysia Kini masih belum menerima maklum balas daripada kerabat diraja yang didakwa terlibat dalam kes ini walaupun telah cuba menghubunginya. Nah, saudara-saudara, ini membuktikan ketelusan Tengku Hasanal, di mana baginda menegaskan ahli kerabat diraja juga tidak terkecuali daripada undang-undang. Dan bagi saya, menurut keputusan Ketua Polis Negara ini pasti mengejutkan Istana Pahang, mengejutkan kepimpinan politik seluruh Malaysia.
Tentu jawaban apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.